Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam puaka. Inilah puaka berhari raya Khamis yang terakhir kata orang tu. Hari raya masih lagi berapa hari ni kan. Masih boleh sambut. Last weekend kata orang tu. Boleh lagau semua. Habiskan kuih raya. Apa-apa pun diharapkan semua berpuas hati dengan keadaan sekarang ni. Kita dapat ziarah kawan-kawan tu semua kan. Diringankan sikit. Apa-apa pun jagalah hati. Jaga hati pula. Kesihatan anda. Okey. Kena jaga diri sendiri. Kalau sakit ke kurang sihat, lekas-lekaslah jumpa doktor. Ataupun cek, swab, mana tahu terkena lagi. Kan? Kita tak tahu, malah tak berbau. Jaga diri anda masing-masing. Okey. Kita akan teruskan dengan puaka. Dengan tamu puaka kita hari ini. Beliau ni dulu tulis lagu, lirik, lepas tu kata orang tu talented lah, berbakat, painting, melukis tu semua, abstrak lah kan. Rumah dia memang cantik. Geram sih, ada keni kotak besar kat luar tu. Ni Tizi. Hello. Hello Apa khabar? Baik. Dah lama tak jumpa Lama. Kan? Betul, sumpah dah lama tak jumpa kat puaka ni baru typo. Free tak? Gigi macam gitu ada baru. Last bila kita jumpa? Kat rumah aku lah. Yelah, of course lah. Apa lagu? Buat lagu raya. Tu before. Before. Ada kau datang sekejap lah. Tak ingat pasal apa. Oh, pasal program kau. Okey. Cerita sampai. Maybe lah. Okay. Lama juga. Okey, Tizi buat lagu. So ada lagu apa yang latest? Yang latest buat untuk Ramli Sarip. Album baru dia. Killer Song. Cinta di Sebalik Musim. Title dia. Lepas tu aku ada buat lagu? Lagu untuk Ramli Sarip. Wow. Alhamdulillah. Dan aku ada single baru keluar. Anak Al-Haq. Anak Al-Haq. Anak yang benar. Dari Hafiz keluar radio. Boleh juga. Anak Al-Haq. Okey. Dah keluar kan tu kat radio. Untuk air raya ni lah. Untuk belum puasa dah keluar last time last time pula. Belum puasa ni. Okey. Kau siapa nak minta kat radio kan? Boleh kan minta kan? Tak tahu sekarang Sekarang kan saya minta lagu. So, mungkin boleh lah. Boleh request lah. Request je. Saya nak lagu Anak Al-Haq. Anak Al-Haq. Siapa penyanyi dia? Aku nyanyi lah. Siapa lagi? Nampak tak? Dia tak belum dengar lagi. Tak apa, kita jujur, kita belum dengar. Tak dengar radio lah. Dengar time azan je. Kan time tu kan nak puasa. Betul. Nak tunggu solat kan. Waktu maghrib. Korang je boleh dengar. Nanti kita dengar. Boleh nyanyikan sikit? Lagu apa? Lagu mana? Wah, tengok. Selalu orang minta nyanyi semua tak boleh lah segan. Tapi lagi lagu mana? Dia minta lagi. Sikit Itu lah. last. Last? Aku sekarang. Last apa? Ini lagu dia? Nak dengar lagu dia. Oh, kau cakap last program ke sekarang? Sekarang ni. Sekarang? Sikit boleh lah. Okey, boleh lah. Dua rangkap ke? Starting dia. Dua rangkap pula, dua line ke? Anak Al-Haq. Anak Al-Haq. Al-Haq. Kelahiranmu bagai segumpal sutra, bakal ditenun menjadi kain, kemudian dicorak dan diwarna, lantas dijadikan busana. Lirik tulis sendiri juga? Lirik S. Amin Sahab. Macam-macam. Lagu aku buat lah. Wow. Kat YouTube ada lah, boleh dengar. Okey, sekarang lepas ni pergi ke YouTube. Anak Al-Haq. Tizi. T-Z-I. Kan? Ya. Masih T:/Z-I. T:/Z-I. colon. Ni. Yes. T, dot tu colon, Z-I. Kalau Anak Al-Haq dah boleh dapat lah. Lepas ni semua pergi sana. Kita rating kasi naik. Okey, sekarang kita daripada nyanyi lagu, kita dengar cerita seram. Okey. Kat rumah berantu tak? Soalan pun. Pasir Ris berantu tak? Pasir Ris? Masih Pasir Ris Pasir Ris? Oh, Pasir Ris macam-macam. Itu dulu lah. Dari rumah aku so far okey lah. Tapi
Pasir Ris mana? Aku tak ada apa-apa lah. Dia orang kadang-kadang ada sikit-sikit kan. Tapi tak apa-apa sangat. Aku invite depan rumah semua dia dekat luar. Depan rumah. Apa Aku kau nak tak tahu. experience? Aku biar benda-benda terbang-terbang biasa lah, pada aku tak ada apa-apa lah kan. Macam Tak ada kain apa-apa. putih. Macam memang banyak. Daripada Pasir Ris Beach. What? Pasir Ris Beach kat laut. Oh, Pasir Beach. Kat laut. Kat Kadang laut. dekat depan aku keluar malam dengan Luqman dengan manager keluar lepak dalam pukul 10 itu. Dia kedai kopi. Macam kalau kain terbang kat depan pokok tu biasa tak Pasir Ris. Tak apa-apa. Tapi tak ada rasa takut pun. Macam normal lah sebenarnya. Pernah nampak semua? Ini betul cakap yang macam gini-gini, terbang-terbang tiba-tiba biasa lah. Ni aku nak cerita kau figure punya. Sekejap, belum sampai ke figure ni, terbang-terbang ni. Dia macam dengan kain-kain ke macam mana? Tak ada, dia macam ada ni pokok-pokok Kat belakang tu church. So aku baru turun dengan kawan tu, dia tangga daripada coffee shop Loyang Point. Pokok. Nanti kain tu sop lagi pokok sebelah. Oh, kain lah. Kain. Macam kat laut, baru-baru juga. Tengah relax water breaker. Dengan member juga. Lepas tu orang jogging kat depan aja lah. Tapi atas dia tu kain tu terbang. Macam itu lah. Apa sih? Orang jogging atas dia kain terbang. Kain terbang. Dia tak perasan lah. Tak perasan lah. Dia punya kain macam ni bersih ke ataupun macam kain kalau putih kau Kalau gelap nampak gelap macam malap kan gitu kan? Tak lah, dia tak bersih sangat actually lah. Tak bersih sangat. Itu Pasir Ris. Mungkin tak tahu pasal mungkin dulu laut kan. Tapi dulu dia tempat, dia bukan kampung apa, dia tempat orang piara udang. Dia macam bukan tempat rumah dah dulu. Lepas tu dia bukan tempat gitu kan. Dia bukan orang tinggal dah dulu lah. Pasir Ris yang kat apa spider web apa yang apa tu? Playground Playground tu Itu sama tu aku biasa dengar tapi tak pernah nampak. Tentu first time saya dengar macam dia macam bunyi ayam, macam bunyi apa pun tak tahu. Tapi interesting. Kau dengar? Dengan yang budak-budak lain semua macam Tapi tak tegur tau. Bila dengar time tu dah ceritakan dengar macam wow, tak rasa takut tau. Wow, dah mati. Wow. Lepas tu lagi mencari mana ni. Wow. Sebab sekat macam lepas tu travel. Asal pula. Dia travel. Tapi mencari mana macam kau boleh ke sini ke sana. Lepas tu satu kawan dia berbual, dia tengokkan tapi macam normal. Kalau kita berbual kan kita tengok muka, lepas tu tengok orang lain tu kan. So dia tengokkan kita macam biasa lah. Dia pun tak cakap. Selalu kalau kita kasih signal, kita kan masih beliakkan mata. Tak ada macam normal. Lepas tu dah 2 minggu baru ada cerita. Apa cerita? Dia cerita lah benda tu dengar memang dia tu satu pula kena ikut balik. Macam tu. Lepas tu ada orang cakap kat situ memang popular penanggal lah apa. Mana? Dulu baru-baru pindah sana, rumah yang aku yang ni. Ada orang datang rumah tau dulu. Atau pakcik datang, bapak aku cerita. Dia ajak kita pergi laut. Kalau nak belajar lompat daun ke daun. Kalau nak belajar lompat daun ke daun. Tu aku dengar masa tu aku kecil lah. Ni apa benda? Lompat daun ke daun. Aku tahu. Orang datang rumah tau. Dia macam buat promotion dia. Ilmu lah. Habis sekarang tak tahu apa. Tak tahu, aku tak survey lah. Okey. Kalau siapa kat rumah tahu apa tu ilmu lompat daun ke daun? Tapi aku tahulah silat ada benda tu lah. Oh ada? Ada. Maksudnya apa? Ada belajar ilmu ni lah. Macam terbang-terbang dia macam itu. So masa tu aku masalah dia benda ni kat Pasir Ris. Kat situ aku tengok ada pula benda-benda gini kan. Okey. Daripada kain putih tu sekarang dia nak ceritakan pasal nampak real ke nak simpan last benda grand ni semua. Ada lagi grand step cerita. Step by step. Okey. Pasal aku daripada kecil memang tak tahu, memang aku banyak pengalaman mimpi dan mimpi tu jadi nyata daripada kecil. So benda gangguan ni dah buat macam aku dah jadi macam biasa tu. Sebab dulu masa kecil tu mak aku mau cerita masa aku keluar tu, dilahirkan tu nangis. Orang tua-tua cakap mungkin nama aku Ahmad Tirmizi berat. So dia tukar nama manja kan. Sulaiman pun berat juga. Nabi Sulaiman punya nama. So aku tengok dua-dua berat. Aku cakap asal tukar Sulaiman berat juga. So boleh panggil Man, dah Man pula. Dia tak apa. Lepas tu pengalaman aku banyak mimpi masa kecil tu. Lepas tu sampai dah secondary. Ni kira aku dah mula nampak bentuk tau. Dulu macam kelibat-kelibat sikit-sikit. Kakak lah. Bukan kakak ni, aku cerita Bunian dulu. Oh Bunian. Kat mana? Dekat Cerating. Oh kat Malaysia. Cerita dia gini. Okey. Kakak saudara aku ni
3 orang. Ha. Tiga-tiga ni nak pergi Cerating. Ha. Kita dapat lah actually. Tapi aku malas nak pergi. Yang 2 ni dah pergi. Ha. Yang satu ni kerja dia lewat. Ha. So dia tak boleh pergi, mak tak pergi seorang kan. Ha. Dengan cik aku, adik saudara, apa teman lah, kau dah tak boleh pergi. So aku tak nak pergi pasal perempuan kan 3 orang, aku malas nak layan kan. Lepas tu dia semua cakap dengan aku, nanti kawan kerja dia ikut lelaki. Dia boleh teman dengan aku dah happy lah. Okay. Pergi naik bas aku ingat. Tapi pasal dia benda lama sangat kan. Naik bas, aku ingat sampai situ 5 pagi. Ada orang ambil kita, naik kereta pergi tempat chalet lah. Sampai tu chalet tu pagi tu pukul 5 tu dah ngantuk-ngantuk lah. Ngantuk kan. So aku assume kawan lelaki dia ada lah yang tu. So bila sampai chalet tu macam pondok-pondok tu, macam pondok kayu-kayu, macam pondok-pondok tu. Betul. Ada balcony kat luar Kecil, sikit, macam tu kan. So aku sampai, aku buka pintu. Kakak saudara aku tengah tidur lah. So yang satu ni dah mula cerita aku sebenarnya kawan dia tak ada lah. Dia bohong aku lah, jadi aku ikut. So aku dah jadi boring lah macam tu. Dah macam tak ada mood. Tak ada mood, aku dah bingit. So sudah bingit. So aku tak masuk situ, aku duduk kat dia punya macam balcony dia tu. Kan ada ketuk. Biasalah. Lepas tu balcony tu dia punya pagar dia kan. Dia pagar kayu dia tu. Buruk lah. Aku letak tengah aku atas ni. Si sokok lah macam tu. Aku tengah bingit kan. Pukul 5 pagi lah. Tapi aku perasan kat sini orang lalang lah. So macam biasa lah. Tak bingit kau tak fikir lah tu semua kan. Burung saya tanya. Bukan, orang. Orang, okey. Macam ada orang jalan sini. Tapi aku tak sadar tu 5 pagi tau. Tak sadar, so aku dah buat bingit kan. Relax je. Jalan. Lepas tu aku dah, kadang-kadang aku cakap masuk lah. Dia bagi aku man tau. Man masuk lah. Aku dah bimbang. Bodoh je. Bodoh tak layan lah. Lepas tu aku pusing kepala aku tu kat sini. Ada nenek tau. Kan benda tu kan tinggi kan. So nenek tu pay high. Kalau dia berdiri kat high aku pay tangan ni. Kepala dia. So bila aku tengok nenek ni. Nenek tu muka macam nenek-nenek biasa tapi muka garang ni. Kau tahu selendang gini punya. Nama macam kampung-kampung boyan gitu kan. Makcik-makcik yang bukan tudung tu tau. So masa aku tengok muka dia, aku terperanjat lah pasal dia kat sini. So dia pegang tangan aku tau. Dia pegang tangan aku. So aku dalam hati ni aku boleh cakap tu masa aku bertentang mata tau dengan dia tau. Hati aku cakap apa tau? Ni orang bunian. Orang bunian. So aku tiba-tiba tercakap gitu. Aku dalam hati aku cakap, dalam hati lah. So masa aku nak cakap gitu je, dia tengok muka aku. Lepas tu dia cengkam dia punya kuku tau. So dia macam cengkam gini. Pasal aku nak pekik, aku dah mesti nak pekik apa. Ada aku kan. Aku nak pekik, oi keluar kan. Tapi tak keluar tu suara tu. Macam gitu. Kat dalam dah kekek lah, biasa lah. Dia ngigau apa gitu kan. Padahal aku tak ngigau tau, tak tidur. So lama sangat aku dah aku fikir tak keluar, aku dah bodoh keluar macam gitu kan, tak keluar kan. End up keluar kat aku satu ni. Dah kat muka dia kat sini lah, kira macam kau tidur ke kau kan. Aku tengok dia, so aku pusing gini je dah tak ada. Tapi aku tengok tangan aku tu, kuku dia ada tau, dia punya bekas tu. Tu cakap kat aku, tengok ni. Member tu cuak. Pukul 5 tu semua 3 tu, yang 2 tu bangun tak tidur. So aku cerita lah. Bekas nampak. Ada kuku dia. Pasal dia ni kuat masa dia tak nak aku pekik. Lepas tu dia makin kuat. So bila dia lepas dia hilang tu, ada lah benda tu kat sini. So aku tunjuk kat aku gini. Dia tak boleh tidur kan sampai pagi. Selamat tak tinggal tanda Selamat tak. Dia semua tanda macam kena kuat gitu kan. Ni kuku dia tajam juga. Lepas tu masa aku pergi Cerating tu, masa tu tengah macam kau tu, tengah mood budak nak jadi baik lah. Bukan jadi, kira masa tu aku dah start sembahyang balik. Bukan pasal sembahyang baik tau, pasal banyak dosa aku rasa. Aku dah start. So aku rasa macam masa tu aku dah sedar. Macam aku tu aku semacam bila kat sana macam bukan ni aku macam tak suka layan tau. Dan kau datang sini ada apa, aku cakap ada aku semua macam kau party apa, aku macam bingit tau. Kau orang baik lah, okay, tak apa. Tu pagi ada aku cakap nak makan kat sana, ada kat sebelah beach bar tu ada satu kedai burger kawan dia. So kedai burger tu kau nak makan kat situ. So aku makan kat situ lah siang pergi dengan dia orang. Tapi orang kedai tu tanya aku, "Dik, boleh lukis tak? Lukiskan abang punya kedai dia kayu je. Kalau dia boleh lukiskan, adik kat sini berapa hari?" "Dalam 5 hari abang." "Dalam 5 hari ni aku bagi kau burger makan free dia." So aku dah
Aku duduk perempuan mengandung semua kat kedai dia, kedai abstrak tu kan. Aku lipat situ je, aku makan free. Aku sambil buat kerja, aku sambil ni makan-makan lipat tu. So aku dah satu part aku dah boring, aku tanya kat dada aku, kat sini mana lipat gini Dia cakap aku nak lipat beach bar tu boleh dekat kawasan kedai burger tu Kau jangan lipat dengan pelukis-pelukis, hati-hati kat sana. Kenapa Aku cakap macam ada orang ambil barang ambil ganja gitu lah. So aku cakap okay, ambil ganja apa dekat tak kacau orang apa. Tapi aku suka pasal ada orang pelukis kan. So masa tu dah lipat beach bar tu aku cari pelukis ni. Tak ada, aku dah hilang aku tak tahu mana dia pergi kan. So aku cari pelukis ni. Dah dapat jumpa lipat ada orang tengah lukis. So aku lipat tu main gitar, lipat-lipat kan chill lah. Jadi dia orang lukis saja, dia orang stone sikit lah. Itu je. Yelah. Dia orang tak kacau orang. Ambil mood draw. Dia orang ni bukan macam playboy kat laut tau. Semua dia ambil barang je. Tapi dia orang relax je. Okay. So dah rapat, mula aku nak tanya bang, saya nak cerita sikit lah. Semalam ada cerita lah dekat chalet tu. Apa cerita je dia? Abang ni dah lama tau kat situ. Saya nak tahu ni, semalam ni saya baru sampai. Abang nak percaya tak percaya sudah. Pasal ni siapa yang saya nak cerita lah. Cakap ada nenek tu semua lah, aku cerita semua nenek tu. Abang cakap mana duduk? Aku cerita berdetail lah kat sini. Oh dia cakap, asal bang Oh dulu pernah orang jumpa dekat nenek tu. Kau dia cerita betul. Kat sini kau duduk kan, betul, memang betul chalet tu. Walkway tu pun sama. Dulu pernah ada orang jumpa, tapi dah lama cerita ni tak ada. Dia kata, cerita apa bang asal? Nenek tu nak apa? Nenek tu dia nak cari orang budak baik, kahwinkan dengan cucu dia cakap. So aku cakap, budak baik macam mana nak? Aku bukan baik kan. Lepas tu dah kacau lah. Dia nak cari. Pasal masa tu dulu punya cerita berapa tahun lepas lah, tapi dah tak ada cerita tu. So bila dia dah cerita gini, aku dah kacau tu. Takut juga masa tu kan. Yalah. Pasal aku dah teringat balik cerita ada abang dara aku cerita pasal Jaratin juga, dia bawa member dia pergi. Nanti aku cerita pasal dia dulu. Dia bawa member dia tidur kat, ni dua orang member tidur kat katil. So bila member dia ni nak facing ke sini, dia macam ni. Malam tu dia buka mata, dia nampak perempuan dah kat depan muka dia. Tapi tu dia nampak tutup mata balik, dia tidur. So besok dia cerita lah. So aku teringat tu cerita. Semua masalah ni tu yang timbul nenek tu, aku tak tengok perempuan tu lagi kan. So lepas tu insiden tu, aku jadi takut lah. Pasal aku cakap nenek tu nak tarik aku ke apa ya. Kita pun nak tengok cerita kan cerita-cerita diorang kan. So aku sampai chalet dah seorang, keadaan aku dah tak ada tu. Tak nak sembahyang. Tak nak jadi kata, tak nak jadi baik. Aku tak nak sembahyang. Takut. Jadi dia tak ambil. Aku fikir macam tu. Macam tu aku baru saiwan macam tu gitu. Sembahyang lah, bodoh lah kan. Jadi dia tak ambil aku lah kan. So, aku relax. Aku tak keluar. Aku tak ikut diorang merayap. Tu malam dah lepas maghrib. Daripada aku punya chalet tu, aku nak pergi tempat burger tu, yang kat beach bar tu. Kalau jalan kaki siang 5 minit lebih lah gitu. Melalui satu hutan yang tak tebal, tapi pokok dia jarang-jarang lah. So aku nak kena jalan. So siang kau jalan kau tak rasa lah. Kau jalan kau dah sampai. So malam tu aku nak pergi tempat tu, nampak lampu dia kat hujung kali kan. Cakap kenapa orang jalan jauh malam tak jalan situ? Jauh tau kalau nak pusing kan. Aku tak tahu kan. So aku buat bodoh dah, jalan je. Siang jalan situ apa? Gelap lah tapi pasal aku nampak tu lampu, aku confident lah. Malam tu tau, yang lepas. So aku jalan lah. Jalan. Lampu tu makin lama makin kecil. Kata dia makin jauh tau. Makin jauh. Faham. So makin jauh. Jalan pelan-pelan makin jauh. So makin jauh dia jadi makin cepat kan kau jalan kan. Cepat. So makin jauh lampu tu. Aku dah makin laju, lampu tu dah tak ada dah. So aku dah kat mana ni aku cakap kan. Tapi aku macam nampak ada terang sikit kat depan dah, tapi tu lampu dah tak nampak. So masa aku dah tak nampak tu, aku dah perasan tau kat tepi aku ni macam ada something kat blind spot aku tau. Aku diam. Ni aku nak ke belakang pusing lari ke nak ke depan terus lari tau. Lama juga aku rasa tau, aku fikir tau. Nak lari rokok pun dah tak boleh. Macam aku dah jam. Aku punya decision tak tahu macam mana. Kat tepi ni dah macam ada something. So aku tengok mata aku ke belakang pusing, aku tu lari gila babi nak lari. Sampai aku tu. Dah sampai, cerita dah habis lah.
dah cuak lah. So dah habis, aku dah relax tu. Lapar aku jalan jauh lah. Jalan jauh macam biasa, live macam biasa. Tak fikir pasal tu. Lepas tu besok aku berajuk, aku kata aku nak balik. Baru 2 hari lah aku rasa. 2 hari ke gitu lah. Dia tiket balik. Balik? Balik seorang. Lepas tu sampai Singapura dah terfikir-fikir pasal benda tu. So aku cakap asal dia nak panggil aku. Lepas tu aku fikir balik kan. Kalau dia betul nak orang jahat, orang baik macam tu siang tu aku dah tak sembahyang tau. Kan? So fikir yang malam tu yang aku nak pergi yang gelap tu aku rasa tu memang tentu dia nak ambil aku tu. Kalau kau perasan. Kan siang dia dah hina aku kan. Semalam tu bila yang aku macam menarik macam dia mari tu kalau aku pergi ke depan tu aku rasa aku dah hilang tau. Balik tu baru aku fikir. Lemak aku lari ke belakang. Pasal masa aku nak ke depan tu sini dah ada orang kan aku cakap kan. Dan aku dah rasa ada something tau. Lampu dah tak ada. So aku ke belakang kursi aku lari. Tu aku rasa malam tu kalau aku ke depan, kalau aku beranikan diri aku ke depan, aku rasa tak tahu ke jadi. alam diorang Tapi memang kat situ aku percaya memang ada orang nak ambil benda tu. Energi tu ada tau yang diorang nak ambil aku memang kuat tau. Macam tu. So tu pasal bunian kat Ciranting Ciranting. Sampai sekarang masih dengar lagi? Aku nak pergi tu. Sekarang ni aku nak try pergi. Pasal aku pernah ada cerita, after that aku dengar cerita banyak daripada few members yang kapal dia stop situ turun pun ada nampak juga dekat tempat sama. Tempat sama? Nampak perempuan pakai baju batik kan berkemban gitu semua tu ada. Kalau aku nak try survey lah kalau ada kesempatan lah. Memang kampung dia dekat situ. Saja nenek tu aku nampak agak anak dia cucu dia jambu ke tak aku tak tahu, aku tak nampak kan. Okey, Ciranting ni kat mana? Ni nak tahu, tak peduli. Dia Terengganu lah. Ya, Terengganu ada pulau. Shelly tu tak tahu boleh cakap tidak Tak tahu masih ada ke tidak. Oh, kawasan mana? Dia boleh cakap lah kalau dekat Kawasan mana? Tak tahu dia, aku tahu Shelly tu nama dia Coconut Inn. Coconut? Inn. Hill. In. Coconut Inn. Coconut Inn. Dia punya owner dah meninggal. Tak tahu sekarang tukar orang lain take over kan. Wow. Ada makcik kat Terengganu. Ada Ada. Saya tanya nanti ada tak Coconut Inn Ciranting pula. Club Med sekarang jadi. Entah. Coconut Inn Real Price. Masih ada lagi lah. Ada Entah. Macam tak ada je. Ada. Facebook. Coconut Inn Ciranting lama. Agaknya udah lain take over kan. Entahlah. Tak tahu date pula sebab tapi ada Facebook dah. Tapi November last ni 2017. Kira baru juga tu. Last post 17. Aku pergi tahun bila? Gila lama. Okey. Macam ni Adalah. Macam ada pokok macam kampung Seram juga tengok gambar dia. Macam. Tapi orang putih suka tempat ini Dia banyak putih. Suka hijau. Memang cantik. Okay. So after that sampai sekarang ada tak macam termimpi-mimpi? Sebab macam kalau korang semua tengok episod Puaka Special, Olin dengan Riz pula. Ya ampun. Rifai kan? Dia kat Gunung Ledang. Dia sembayang. Lepas tu tiba-tiba ada ternampak something. And then kena ikut balik. Dia balik ikut. Macam dia ingatkan orang Bunian juga. Tu lagi best. Dengan solat, zikir, kejam mata lah. Lepas tu terasa apa pasal lah macam orang tarik aku minta tasbih. Tarik. Ikut sampai Singapura. Gunung Ledang tempat dia lah. Okay. So yang ni end situ je lah. Ada. Ikut juga. Bila aku balik tu, tu dah start lah benda-benda ni lah. Kat Singapura tau. Lepas tu GKL pun ada kena. Aku balik tu, sekejap aku nak fix teman satu dulu. Singapura lah, dah balik kat Singapura dulu. Few months, aku pergi Labrador Park. Labrador tempat sejarah. So bila Ciranting tu aku tak tahu ada tempat dia tinggi sikit ke. Biasa ada bukit sikit.
So aku perasan bila benda-benda gini dia selalu ada tempat tinggi sikit, ada bukit sikit tau. Yang ada benda-benda tu tau. So bila aku pergi Labrador Park tu, masa tu Labrador Park masih renovate tau. Ada satu part tu tak ada orang sangat. Toilet dia renovate, dia punya pavement, banyak ke tu pasir-pasir tu. So member aku bawa, aku naik motor, ada orang aku naik motor, kita 3 orang. Member aku tumpang member aku seorang. So aku ingat malam tu nak kat pukul 3 gitu, 2 lebih. Nak saja nak pergi Labrador nak cerita-cerita tu, saja tak ada kerja. Kau pun suka kan macam tu kan, cerita-cerita tu kan. Cakap boring lah, kita pergi Labrador je kat ada jambatan yang 2 tau, twin tu. Ni macam JT tu. Ada satu JT. Kat ujung tu ada JT 2. Kita lepak kat ujung tu juga kita cerita tu. Okay, lepas tu kita pergi. So kita dah park motor. Park motor, tergerak. Aku perasan masa aku park motor tak ada kereta lain, tak ada motor lain kita je. So nak pergi JT tu lah, dah gerak nak jalan. So aku nak pergi toilet. Member ikut lah. Tapi kat toilet kau tahu ada pasir-pasir semua tengah borak naik tapi toilet boleh pakai. Saja ada simen, batu dia pun ada pecah, kena hack semua kan. Tengok macam horror juga cik. Cakap korang tunggu aku sekejap kan. So aku masuk lah. Masa memang masuk ni dia kat luar, dia tak masuk kat luar. Oi, kat luar kat luar macam gitu lah kan cik ni kan. Lepas tu dalam aku panggil dia dah tak dengar. Dia dah tak sahut dah. Tak sahut. Aku keluar, dah tak ada. Member dah jauh dah kat ujung dah. Ajar tu orang ni. Lepas tu aku macam jalan lari pelan-pelan lah. Dah seram sejuk tu. Tempat tu macam tengah, tak ada orang. Macam tengah, macam sunyi ada construction, sunyi. Macam situ bukit kan gitu kan. So bila aku tengah lari tu, lari nak dekat, kita nampak ada family ada aku. Ada juga orang family bangsa. Ustaz pakai songkok, pakai baju kurung. Ada bini, orang rumah dia ke tu ustazah lah, tudung labu ni lah. Ada budak-budak kecil semua pakai tudung lah. Kira macam ustaz tu lah. So orang pun tengok lawa macam ketawa-ketawa, aku pun selamat lah kan. So aku jalan lah. Dah nampak dah aku jalan lah. Nampak aku jalan. Okay. Lepas tu pergi JT tu lah. Kita pergi sebelah kiri. Dapat pergi ujung kali. Dah duduk bersila lah semua. Dah duduk 3 orang ni duduk. Lepas tu kita beli air semua kan. Duduk dah cerita tu. Tak seram sangat. Jadi pasal kat JT sebelah tu, si yang family ni kat tu. Dia tengah-tengah air. Macam jalan lah. So kita rasa tempat tak seram sangat lah. Boleh sebab ada orang. So dah ada cerita kan. So dah cerita pukul 4 lebih 5 pagi kita balik lah. So lebih balik tak kisah. So macam cerita tu dah habis. Kira dia punya horror tu masa tu pada aku yang kat toilet tu je lah. Okay. Lepas tu bila dah balik few days jumpa member aku ajak lepak dekat East Coast. Dekat aku kat East Coast lah, lama tak jumpa kita. Water breaker mana aku duduk. So dan member aku ni bawa kawan dia aku tak kenal. Baru kenal. So bukan few days lah, few weeks lah aku rasa. Benda tu dah lama aku tak ingat. Member dia aku tak kenal, so kenal-kenal kat situ lah. Cerita. Tu dia cerita dia pergi Labrador dia kau. Member dia cerita pergi Labrador. Cakap bila kau pergi? Ada time aku pergi ni. Sekarang aku cakap tengah tak best lah, tengah renovate lah. Dia cakap. Itulah dia cakap. Dia cakap, tu aku pergi toilet, dia tinggalkan aku. Cerita macam sama tau. Aku biasa lah cakap kan, kalau kita, aku pun kalau aku tinggal kan. Cakap ada jumpa family tu juga. Waktu dia cakap dia kejar member dia. Cakap selamat ada family tu, dia cakap. Sama cerita. Kau dengar tak? Aku tu dah diam tau. Family dia macam mana aku tanya. Macam ustaz lah dia cakap. Ada pakai songkok. Ada bini dia pakai tudung labu. Anak dia semua pakai songkok, pakai. Alah. Aku dah cakap, kau tahu tak? Aku ni nak cakap kat diri aku, nak cakap kat dia ni kan. Sebenarnya dia tu yang muka orang, aku cakap. Asal kau cakap gitu lah? Pasal aku nampak benda tu juga. Kau tidak diam tau. Jadi perasan something. Kau perasan tak benda tu 3 pagi? Apa bawa family 3 pagi dekat tempat gitu? Habis aku punya motor that time. Cuma kita punya motor je. Family ni kau datang, takkan pukul 3 bapak dia bawa naik taksi je. Aku tak boleh imagine lah benda tu. Pukul 3 pagi. Yang tak ada, masa aku kat situ, semua motor kita. 3 pagi budak-budak kecil masih ketawa-ketawa. Betul tak? Macam biasa. Berapa ramai budak kecil tu? Aku macam tak ingat. Anak dia perempuan 2, lelaki 1 gitu lah. Pakai tudung, pakai songkok. Kau akan tengok, kau akan rasa peace lah. Kau akan rasa selamat dia ada macam tu tau. Tu kat Labrador. Dia check lah. So sekarang ada tak? Gitu Masih ada lah. Pasal aku rasa diorang kat situ lah.
Masa aku kau bayangkan aku cerita hantu kat sini, diorang kat sebelah tau. Tengok air. Buat jeti tu lah. Diorang pun macam bercerita-cerita juga, ada ikan, ada apa aku tak tahu dah nampak. So diorang keriuhan diorang tu yang buat kita okey tau. Nampak tak? Faham. So kat gini, macam gini, aku tak kategori diorang macam hantu tau. Sebab diorang tak menakutkan sangat. Macam tak? Mungkin dia buat hal sendiri Dia buat macam orang Dulu saja. memang kita ada kampung-kampung. Aku suspek lah. Memang bukan dulu. Maybe masih ada kampung dia kat situ. Pasal dia orang kira masih hidup ke. Dia bukan orang yang dia orang macam kata jin boleh hidup berapa ratus tahun kan. So dia orang masih hidup ke. Menyerupai manusia gitu So kita tak tahulah bangsa memang kategori jin lah. Tapi dia macam-macam kan. So bila orang tanya aku macam Bunia ni macam mana kan. Aku tak tahu ni aku punya kajian aku lah kan. Tapi aku sendirilah. Macam kau cakap, kalau jin dengan jin dia kahwin, dia ada anak dia jin kan. Manusia, anak manusia. Kalau manusia kahwin dengan jin, anak dia apa? Mungkin benda tu lah. Mungkin dia apa? Jin pakai tuncik. Jadi anak dia mungkin bercampur lah. Aku rasa kan. Ni kau boleh tanya ustaz lah. Tahulah. So tak habis tu. Tak habis. Itu pandangan masing-masing lah. Tu masing-masing. Kalau anjing dengan manusia kita tak tahu anak dia jadi apa pun tak tahu. Tu yang penting pasal apa yang macam golongan macam Bunia ni dia macam orang. Ya. Dia bukan ada tanduk ke. Tak ada. Kan beza lah, ada beza. So tak tahu dia lain. Dia lain. Dari kampung dia sendiri. Dari kampung. Dia macam orang saja, dimension dia lain. Dimension dia lain. Kau kat Singapura pun ada kan? Ada, kat Ubin semua ada. Maknanya alam dia orang tu sikit je dengan kita. Macam kita ni kat alam mulki, dia orang alam malakut sebelah je. Kalau kata malakut, kita alam mulki. Mulki. M-U-L-K-Y. Mulki. Atau A-K-I, mulki. So dia orang tu alam jin ni semua ni alam malakut. Malakut. So dia lagi satu lagi alam Jabarut. Alam Lahut atau alam yang paling suci tu. Alam ketuhanan. So yang sebelah ni je tau alam tu. Dia bila kita ternampak ke apa, maknanya kita termasuk tau kat situ. Termasuk kat alam tu. Sebab tu kadang-kadang kau nampak memang kau tak nampak. Kan? Benda-benda tu. Dulu kawan dengan CTZ ni tak ada cerita ni pun. Sekarang mulki, malaun. Malakut. Oh, malakut. Malaun. Masa kau jumpa aku dulu tu, after that tu aku pergi Cerating tu. After that tu. Okay. Before. Tanya aku tak cerita je. Dia tak tanya pun Kita pun jarang cerita hantu. Aku tak buat cerita tu dengan kau bila kau balik KL. Kau cakap kau kena kacau kan. Kacau? Yang tengah syuting apa semua. Masa kau syuting kat KL. KL ke tempat Langkawi? I mean Malaysia. Entah Kan. Tu yang kau cerita hantu tu. Dengan Yen semua? Yalah. Langkawi lah. Langkawi. Okay. Itu cerita pasal kalau kat Singapura, kalau mana Budian tempat? Aku tahu dekat Ubin ada. Ubin Labrador. Kat Ubin kalau kau nampak dia macam pokok bulu dia banyak gini-gini kan. Kalau berani jalan. Satu macam siapa cerita kan? Akasha. Dia suka kita punya guest 2 weeks ago. Dia cakap dia tanya ustaz juga, apa kalau ada dengar kalau kita masuk hutan, kalau nampak macam pokok bulu ke apa macam cross. Dia cakap kau boleh jangan masuk dia. Lepas tu ustaz cakap kadang bukan tu je, bambu pun kanan kiri. Yes. Gerbang dia. Gerbang dia. Memang lepas tu orang cakap pula kalau kita pergi mana nampak tempat satu kawasan tu je macam bersih je. Yes. Tu jangan. Kau tahu sendiri tau. Kau tahu sendiri. Lain lah macam tempat dia macam dia tempat tu tenang tu macam mana kau rasa ada orang tinggal tau situ. Kat Ubin banyak tu. Mana kau cakap? Kau tengok. Kau jumpa view tempat yang tu. Tak nak. Tapi dia tak ikut balik kan? Tak lah. Tak adalah. Tak apalah, sisi tak mau janji pasal. Dia tak jumpa balik, kau masuk dia kepada dia. Janganlah. Jom Kit.
Jom lah, kita pergi Pulau Ben. Dah lama saya tak pergi Pulau Ben. Tapi Pulau Ben kita boleh pergi kan? Boleh. Border. Tak ada border kan? Tak ada lah, boleh masuk. Takut man tahu COVID ni, Ubin tak boleh pergilah apalah. Dia kalau pasal apa tempat tu ada tapi tak ada orang. Okey. Labrador kan dah ramai, aku rasa benda tu dah kurang. Masa aku pergi dia tak ada orang tengah construction. Ya mungkin sebab dia tak boleh orang dah kecoh. mengganggu Yes, dia tak. Kalau ada pun kau tak tahu tu orang ke tu, kau tak boleh differentiate. Okeylah. Janji pasal lah 2-3 pagi tak nak. Di rumah sudah. Okey. Ni apa tu? To live. Okey, apa lagi? Okay, ni sikit-sikit je sebelum aku pergi umrah tau Sebelum tu ada sikit-sikit. Ada banyak lah tapi aku yang important lah. Pula. Okey. Lepas tu bila aku pergi shooting dokumentari dekat Endau, aku dah boleh aku dengan Luqman. Kira dengan Luqman lah. Aku punya ni member. Aku nampak bukit je kat Endau ni. Bukit aku dah cakap dengan dia tau. Alamak bukit dah. Aku tahu malam tu mesti ada something. Ni kat mana ni? Endau Rumpin. Endau Rumpin apa? Dia kat Johor lah. Oh okey. So aku buat dokumentari untuk National Archive that time. Ada buat pasal Endau lah, pasal perang ke apa tak salah. Cerita dia sikit je lah. So masa tu aku malam tu aku dah nampak bukit. Aku tidur dengan satu members, Isa Kamari dengan writer tu. Luqman tidur sebelah. So malam bila aku nak tidur, aku tak tidur betul tau. Member dah tidur dah berengku kan. So, aku pusing sini. So aku macam katil aku kena duduk, orang duduk. Itu biasa lah, itu biasa. Cakap siapa? Aku confirm bukan dia. Aku confirm. Pasal aku dah tahu, pasal aku dah cakap bukit kan tadi kan. Tu besok aku tanya dia. Ji, ada duduk kat katil saya tak semalam dalam pukul gini? Aku tahu jawapan dia. Aku nak duduk kat katil kau buat apa? So aku dah tahu. Mana bila ada bukit, aku mesti kena. Asalnya bukit? Aku tak tahu. Macam diorang suka kat situ lah. Kalau kaki bukit? Tak tahu. Tu aku tak tahu. Aku tak pernah pergi dia punya ni. Kalau Bukit Gombak? Dia Bukit Batok? kau tahu macam janda baik semua kan, macam ada bukit-bukit tinggi-tinggi. Selalu ada lah benda-benda tu. Dia suka tempat gitu lah. Macam tinggi-tinggi macam macam gitu. Kalau kat Singapura bukit-bukit mana pergi ada? Bukit Timur Bukit kalau kau Causeway? check mesti ada lah kan. Kau boleh check lah. Guilin? Tak tahu. Guilin bukan bukit. Dia apa? Pasal kau tahu tak, aku dulu mana duduk Singapura sangat, aku kat KL. Betul. Aku pergi balik kerja banyak kat sana. Lepas tu cerita aku macam, kalau kat sini aku rasa banyak aku tahu tu. So semua cerita yang sikit-sikit lah. Okey. Sampai aku pergi KL ada satu, tak tahu ada show. Ada kawan ni, producer dia bagi aku chalet atas bukit. Atas bukit. Atas bukit juga. Cantik chalet dia. Tapi chalet tu kayu. Lepas tu aku tingkat 2. Aku dengan abang aku masa tu. So masa dia member yang lagi member semua kat bilik sebelah. So malam tu aku dah tahu, aku cakap ni aku mesti kena benda ni. So bila dia dah start tidur, aku tahu aku akan kena bila orang dah tidur tau. Kan kayu kan, dia punya bawah ada kayu kan. So ni ada tepi almari. Betul-betul semua dah tidur je. Puaka. Assalamualaikum guys. So macam raya, mesti you all raya happening kan. Kalau boleh nak lebih daripada sebulan sebab dah 2 tahun tak dapat raya. So anyway, Abang Puaka dengan Kak Cik sengih. Okay. So ni Kak Long nak share. Lately ni kita si dapat banyak enquiry daripada orang-orang yang ada rumah BTO dah 5 tahun. Kebanyakannya semualah about 90% diorang semua nak upgrade kat resale. Betul tu. Pasal resale, dia rumah dia besar. Okay, so kadang-kadang orang kan ada MOP, BTO kan orang rumah kan kecil kan, size kan kecil kan. So they prefer to go to resale. Kadang-kadang yang ada yang anak dah bertambah. So yang ada nak bawa parents. So that's why they prefer resale. So betul tak Abang Puaka? Betul. So rumah-rumah resale ni ada yang rumah jumbo, ada banyak bilik. Betul? Betul. So before kita habiskan kita punya information kat sini, we want to share a reminder ni, kita ada kita punya kontes masih berjalan lagi. So untuk menangi merch Puaka, DM kami, answer kepada teka-teki kami di IG kami The Tech Team SG. Betul. Okay, cuma 10 pemenang. Tinggal And lagi 1 mesti minggu. mesti follow. Kalau tak follow tak dapat. Yes. Jangan follow lepas tu unfollow Okay. Bye. Bye. Puaka. Daripada pintu kau tahu orang lari gudung-gudung kat gitu, aku dah tahu. Gedung-gedung masuk almari yang memang gegah. Tapi pada aku benda tu dah macam normal lah. Aku dah tahu kan.
Boleh bukit dia standby lah macam tu kan. So tu tak apa, kita cut it short. Bila benda ni dah banyak menghantui aku kan, dia dah kacau aku tu. Tapi dalam dia mengacau ni, aku tetap fikir apa sebenarnya Tuhan bagi petanda kat situ. Aku bukan sibuk sangat pasal benda hantu ni semua. Kan, yelah, tapi asal mesti bukit? Asal bukit je kena? Tu ada. Aku tak tahu. Lepas tu aku dah start tanya, apa yang kau sebenarnya nak bagi aku petunjuk ni pasal benda-benda ni. Aku concern kat situ. Satu part aku pergi umrah. Kita pergi sendiri lah. Maksud aku tak dengan family, pergi sendiri. Aku pergi sendiri. So, tak, yang ni sorry. Yang ada ya aku pergi sendiri. Yang ni aku pergi dengan wife aku, Rizal, my family. So, buatlah apa macam yang patut kita buatlah macam biasalah. Kita jalankan umrah tu kan. Tapi every time aku tawaf tu kat situ, aku selalu tengok satu orang dia tau. Dia tak tinggi sangat lah. Dia macam nak cakap, ada satu height tu. Dia jubah dia hijau, sarban hijau. Telinga dia tajam sikit tau. Hidung dia sharp. Muka dia sharp lah. Tapi dia tahu apa. Tapi bila aku tahu ternampak dia tak baca tau. Tak baca. Dia macam, kalau ada baby, ada budak-budak nanti dekat belakang tu. Dia macam, dia suka tengok budak-budak. Tapi ni orang lah. Aku rasa macam gitu lah kan. Lepas tu besok tawaf lagi. Nampak dia juga. Orang kawan-kawan yang lain tak nampak? Tak, aku tak bilang dulu. Tak bilang dulu. Aku nampak. Every time aku kat Kaabah tu, every time lah aku nampak. Lepas tu aku ceritakan rumah aku, Liza. Dia cakap macam-macam lah bila kat sini. Habis aku macam rasa something lah, aku cakap kan. Tapi benda tu tak menakutkan. Pasal dia macam kita tawaf. Terang-terang pun dia ada. So last part tu lah. Last part dengan nak balik Singapore. Aku dah tak tahu nak buat apa kat situ. Dia semua dah bikin. So aku duduk kat depan Kaabah tu. Tiba-tiba hati aku, pasal kita dah buat semua benda, hati aku tercakap satu, ya Allah, aku nak tengok benda yang aku tak pernah nampak. Nak tengok benda yang aku tak pernah nampak. Jadi aku yakin tu kalau aku bangun, once aku pergi kat apa yang aku nampak, mana benda tu lah. So aku terbangun, aku tertawaf lah. Tadi orang rumah aku tak, kita tawaf. So aku tawaf je, aku ternampak orang tu yang tadi aku cakap. Bermakna dia memang bukan lah. Pasal aku tadi ada minta. So aku tarik orang rumah aku tarik. Ikut dia tau. Jadi ikut. Tahu sampai dekat dengan dia. Dan sebelah ni, dekat sebelah ni orang ni. Aku pegang tu bahu dia. Tepuk gini. Dia tengok aku, dia terperanjat. Kau tahu dia tengah buat apa? Dia nak bagi budak-budak tu gula-gula. Yang budak ni dia tengah main minat bagi budak tu gula. Dia tengok aku, dia terperanjat macam mana kau boleh nampak aku gitu kan? Macam gitu. So kat situ baru aku perasan kenapa kadang-kadang budak-budak suka ketawa-ketawa. So kita kadang takut ada orang. Tapi kau tengok bila dia cara dia kat situ, kalau mak manusia macam baik tau dia. Dia bagi budak-budak gula. Dia macam kita lah. Kita suka main budak-budak kan. Muka dia panjang gitu. Dia macam very sharp. Telinga dia macam elf sikit lah. Tajam-tajam macam sharp gitu. Sharp feature lah. Tapi masa first time aku nampak tu, aku dah macam dapat rasa ni bukan mana manusia macam ini kan. Hidung mancung turun sikit. Macam habis dia punya sarban hijau. Tengok, dia tetap bercerita tau. Aku okey. Serius. Dia tak penakut lah. Dia punya, dia tahu lah, memang tahu lah. Aku susah tu peranjat. Dia tak ada aku asyik. Jumpa. Apa? Selalu ada gini lah, kasih suspense dia gitu tutup orang saja je. Aku punya perasaan macam itu lah, selalu susah. Orang berani susah. Tapi tak berani sangat lah. Kadang-kadang ada, tapi terperanjat tu kurang tau. Aku tak tahu San. Baguslah. Kita takkan orang, kita sini penakut. Okey, lepas tu terus dia orang tak aku. After that aku tanya ustaz lah. Ustaz cakap kalau jubah hijau, sarban hijau tu dia lah tu. Dia siapa? Jin lah. Oh yalah. So aku nampak benda tu, clear. So aku cerita kat ustaz tu, dia cakap kalau sarban hijau muka ada lain macam sikit. Tu dia tu. Memang budak-budak kan. Tak menyeramkan sangat. Tak menyeramkan. Aku belum nampak lagi yang seram ni, kira masih macam okey. Muka dia pun macam bug juga pasal sharp kan. Dia belum yang high level ni tau. Tu belum lagi. Tu ni yang aku nak cerita ni. Oh ada. Sambung. Nampak tak? Benda tu kacau tau.
Macam aku nak cerita pasal umrah dengan haji bukan cerita pasal kita baik apa bukan. Ni aku punya cerita, aku nak kena cerita benda ni tau. Pengalaman orang yang pergi umrah ke apa tu semua, banyak pengalaman yang menarik diorang dapat tau. Ada yang tak nak cerita, takut macam biarlah aku sendiri yang tahu, sebab takut nanti orang kan kita ni macam ada-adakan cerita. Kan? Yalah, tapi ada sebabnya kenapa kita ni nampak. Sebab macam Tizi kan dia cakap apa? Dia berdoa, tunjukkanlah apa yang tak pernah nampak. Sebenarnya bukan lebih pada doa, aku macam bercakap tau. Bercakap ialah dalam hati aku nak tengok benda yang tak macam itu tau. Tu aku bangun aku yakin memang dia, memang aku nampak dia. Orang rumah aku nampak juga. Nampak juga. Nampak bila aku tarik dia macam macam gitu kan. Nampak tak aku cakap betul dia kat dia ni. Kita dah balik. Kita balik. Balik. Ini senang cakap Sosai. Ini senang cakap apa-apa pun cakap dalam hati pun kena jaga-jaga Memang. pergi sana Memang. Jangan kau pesan, jangan mengatur orang, jangan ketahukan orang tu ini. Sebab ada orang pula cakap pasal gini-gini, tiba-tiba cakap pasal slipper ke apa, slipper dia pula hilang. So hati dalam ni kena jaga-jaga. Kat sini bolehlah kita mengata-ngata orang, tapi kat sana seram ni. Tapi lebih pada ni tau, masa aku cakap dia aku nak tengok tu, sebenarnya bukan aku nak tengok sangat benda-benda macam aku cuma kalau kita dalam pencarian ketuhanan masa tu kita apa yang aku tak tahu. Benda tu yang buat aku nak tengok benda lain yang aku yang bukan benda normal ni tak dapat apa-apa pada aku kan. So aku nak benda lain. So dah mula kat situ lah. So tu masih dalam proses pencarian aku tau, macam aku nak tahu lebih lanjut. Aku nak kenal lebih dalam. So, bila aku balik tu aku bayangkan dalam setahun tu aku pergi haji tahun depan je. Dalam tahun je. Mana aku dapat duit aku tak tahu. Masa kat tu aku macam mana biasa aku kalau aku nak pergi haji lah kan. Pergi. Tapi cerita aku lain. Haji Tizi apa khabar? Apa dapat tahu kita masih inilah, masih jahat lagi. So benda tu haji lah Luqman. Bila? Haji Lok. Alah, ni semua rukun je. Tu tengok orang dah macam gangster sekarang Macam aku punya bodyguard apa? Macam tetap dulu macam friendly kan, macam kau siapa, aku siapa. Sekarang aku pakai piara saka apa ni, aku saka lah. Dah macam anak metro lah dia ni anak metro 4, you all yang lupa tengok. Aku tahu. Fuad nyanyi kan? Fuad nyanyi lagu tu kan? Baik. Tapi minta maaf saya tak ada. Serius? Kau tak ada? Buat poker. Okey. Tak maaf dah banyak. Ada personal reason. Okey, lepas tu terus. Daripada yang nampak gitu-gitu tu nampak yang seram. Okey, nanti sebelum aku habiskan cerita tu. Ada satu momen benda ni semua dah tak ada dalam hidup aku tau. Benda apa? Benda-benda nampak-nampak ni dah tak ada. Oh, dah hilang. Sekarang dah tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit tu pun aku dah tak sangat. Aku pun dah tak ambil pot. Either dia tak takut dengan aku ataupun tak kuasa nak layan aku tak tahu apa. Suka nampak-nampak Bukan suka masuk macam kerap nampak-nampak Nampak. Ada yang aku tak nak fikir dan tak nampak Kalau aku nak sangat fikir nampak. Tapi tu bukan third eye Ni bukan aku tak tahu benda apa. Aku tak tahu. Memang daripada kecil dulu sikit-sikit tau. Dia rasa-rasa lama-lama dia makin nampak tau. So sekarang aku dah tak nak tengok pun. Aku tak tengok aku ada benda lagi penting pada aku. Betul. Mengganggu tak kau macam sikit nampak alamak dia ni. Jadi kacau lah. Jadi kacau benda tu. So aku selalu kita pun dengan Allah tu macam apa sebenarnya yang apa sebenarnya yang kau tak suka, apa sebenarnya yang kau betul-betul nak. Kan dia punya tu selalu macam aku nak kau buat macam ni. Tapi dalam kau buat macam ni, banyak orang buat macam ni pun aku tolak juga. Jadi kau nak macam mana? Masa aku kecil dulu aku persoalan tu banyak. Dia tricky tau. Mungkin kau buat amal, kau buat ni dah buat ni. Dalam Quran ada, aku tolak banyak tau orang yang buat ni. Aku campur kat neraka banyak. Macam mana? So kita cari tu personal lah. Kita pencarian kita kan macam mana apa, macam kita dengan orang yang kita suka kan. Kita try to study kan. Betul. Apa dia nak, sampai kita faham dia, then okey kan. Macam gitu. Betul. Kita tak boleh ikut-ikut orang macam orang buat kita buat. Betul. So dia haji tu yang kat Mentem musim haji tu, aku suka seorang. Banyak seorang tu banyak seorang. Banyak pengalaman lah yang kat sana saja yang aku nak cerita ni ada last part dia tu. Masa tu ada satu pengalaman yang buat aku ada satu persoalan yang paling besar dan persoalan tu penting dalam hidup aku. So aku dah buat macam ni buat haji kan. Buat haji banyak seorang-seorang. Masa aku jalan pun banyak aku sana
Hari ni aku ikut dia orang buat jemaah aku, tapi aku seorang-seorang. Aku pergi seorang-seorang. Sampai aku termasuk dekat kawasan penduduk sana tau. Aku dah nampak macam Singapore ada Singapore Post, dia orang pun ada tempat post. Ini dah neighborhood sini. Aku dah keluar tau, seorang-seorang. Oh ni lagi gerik ni, barang dia dah lagi jauh murah daripada dekat kawasan situ. Dia pasal dan neighborhood kan. So aku nampak aku seorang-seorang. Seorang-seorang tu aku tengok, aku pergi masjid jin. Aku nak cari benda yang terkeluar daripada orang ramai sikit tau. Kita buat ni macam biasa. Tapi aku nak buat, pasal apa? Kita tahu Allah cakap dia tu ganjil kan. So kau nak kena lain sikit tau. Kalau kau nak kita ikut macam biasa, kita jadi macam biasa. So masa tu untuk akulah pencarian aku. So aku nak start buat benda yang lain sikit tau. Betul. So aku tu Mekah tu, dekat Baitullah tu, aku sampai tahu kat mana keluar toilet, kat mana semua yang detail semua aku dah tahu. Pasal aku dah master lah. Explore. Masa tu lah, aku explore. Oh ni, kat mana dia cakap ada tiang ni lah, ada kuku ni lah. Tapi betul ke dia cakap satu tiang tu kau nak ambil toyol lah? Ada. Tapi dah tak ada, diorang dah cover. Aku pergi dah tak nampak. Oh, memang ada? Ada. Tu tiang kat mana tu? Dekat dalam Baitullah lah. Oh ya? Ada kat situ. Tapi diorang dah cover macam orang minta macam-macam kan. So aku macam-macam aku sorry kid, dah cover. Buat bida'ah je, sikit je kena. Sorry dah cover. So aku sampai kata sana aku pergi makam, dia pergi makam-makam yang Nabi, makam. Ada tempat-tempat yang kira kalau kau ikut agensi normal lah, dia akan bawa kau pergi sini semua kan. Ada tempat-tempat yang jarang orang pergi macam makam Siti Khadijah semua. Siti Khadijah yes. Dia keluar sikit tau. Aku dapat pergi. Seorang-seorang kan. Aku jalan seorang-seorang. Okay, ni last part dia tu. Dah nak balik, ni kat Madinah lah. Dah nak balik kan. Selalu nak balik punya cerita lah. Selalu ada cerita. Yang tadi pun sama kan, nak balik. Dah last. So yang ni last, aku kat Madinah tu nak sembahyang subuh pagi. Lalu orang keluar awal sikit pasal orang nak tahajud, nak apa semua kan. So aku keluar lewat sikit. Pasal aku nak settle kat toilet lalu kan. Orang dah keluar baru aku settle. Tu tetap siang jugalah. Masih boleh buat solat sunat sebelum. Tapi aku dapat last to saf lah. Last to saf. Tapi aku dapat last to saf. Aku punya saf ni semua orang Turki tau. Besar-besar. Bayang je kan. Bayang sunat apa semua. Terus subuh. Main subuh. Hati dah biasa saya nak balik kan petang kan. Main subuh tu. Tahiyat ada apa tu? Sujud yang akhir tu, patut tahiyat akhir kan. Dia sujud tu. Baca sujud, tahiyat akhir aku nak bangun je ni. Ada satu orang jalan tu kat kita punya sejadah ni. Orang tua kata dia jalan aja steady je. Aku tak nampak. Tengah bangun aku dah nampak. Tapi tengah tahiyat akhir ni kau tak boleh tengok ni. Kau tak boleh nak ni siapa kan. Orang tu jalan macam dia pakai ihram tau. Kau perasan tak kat Madinah mana orang pakai ihram? Aku nampak dia punya kaki macam kata orang tua kecil. Dia punya bulu kaki dia macam uban sikit. So kita tahu orang tua lah. So dia jalan bukan kelang kabut, dia jalan steady. Satu badan dia najis. Dalam hati kita lah dia. Ni nak pergi toilet ni kata macam kelang kabut. Satu badan najis. Dia macam ada kain-kain dia semua ada. Bukan satu badan lah maksud aku. Ada kau bau semua. So aku nak tengok ni kata tak solat tak habis lagi ni. Habis dia bagi last pula tu baca buat kau kacau kan. Lepas tu dah Assalamualaikum. Semua yang saf ni tengok situ. Tu tembok. Orang tu dah tak ada tau. Semua bau semua nampak. Semua nampak. Yang duduk saf ni saja. Okay, dia punya cerita bila bab-bab yang ini dia pelik sikit kan. Kita tak boleh tanya orang biasa lah. Pasal kalau orang biasa jawapan ni kita tahu. Kalau Pak ada benda-benda najis, kau masih kotor, kau masih memang kotor pun kita semua. Tapi kita nak yang lain sikit. Jawapan yang mendalam sikit. Kira apa. So masa yang kita dah tengok tu tak ada tu, kata orang Turki tu semua sujud tu. Habis yang ada Allah syukur. Aku lost tu. Tu siapa tu tadi tu? Dalam keadaan dia macam gitu, apa yang kau sujud? Ada ke yang aku tak tahu ni? Yang macam menyembah gitu Tak, dia macam sujud syukur gitu kan. Syukur. Yang lepas tu after diorang dapat nampak benda tu, dia semua dah tengok orang tu tak ada kan, pasal tembok kan.
Yang few orang ni sujud syukur. Yang satu Allah syukur Allah. Macam happy tau. Aku dah ni apa barang ni kan. Nak tanya. Macam mana aku nak tanya? Aku tengok ni apa tu aku jalan lah. After that dah ni aku jalan. So aku nak tanya ustaz. Aku tahu jawapan dia. Kalau aku tanya ustaz, aku tahu apa jawapan apa yang dia akan bagi. Oh ni mungkin ada yang kan pasal saf ni. Aku tak ada masalah pada aku. Pasal kita dalam pencarian ni. Yang jawab aku punya persoalan tu, aku tak ada tanya itu siapa pun. Apa lagi petunjuk Allah bagi ni? Jadi aku balik Singapura tu, benda ni dah bukan mengganggu tau dia. So aku cari orang pandai lah. Orang tahu lah. Orang yang tahu. Kita boleh tanya yang baru-baru lah ustaz. Kita tanya yang orang lama. Sampai aku terjumpa satu jawapan yang sebenarnya aku tahu tu jawapan tadi aku tak nak cakap pasal kita nak dengar daripada mulut orang yang orang alim lah nak cakap lah. Orang alim. Syed lah orang ni Syed. So dia punya jawapan dia bukan yang normal tu lah. Ada dua. Satu aku tak boleh cakap lah. Yang satu ni aku boleh cakap. Tapi benda ni sensitif sikit. Tapi ni untuk masing-masing. Ni bercerita saja. Kan? Masing-masing. Aku kalau nak ambil, tak nak ambil sudah macam tu kan. Jadi dia punya jawapan apa? Kenapa ada benda tu? Dia tanya aku satu je. Kau cuba fikir kenapa dekat makam Nabi, kat Madang Babi tempat yang suci ada makam Nabi, Allah Ta'ala tunjuk masih ada najis kat situ. Faham tak? Benda tu sensitif lah. Tapi dia dalam sensitif ada perlu dia juga. Untuk kita kadang-kadang lebih tahu lah kan. Dia cakap masih ada. Kat mana dia kata? Kat mana yang kotor dia kat situ? Tempat suci tu kenapa kat mana kotor dia? Tempat tu suci dia kak. Nabi suci, tempat semua suci bersih. Yang kotor orang bawa ada cakap. Jadi apa yang orang bawa? Orang-orang yang pasal kalau kita pergi menghadap Tuhan kan, pergi ke tanah suci, maknanya kita menghadap dia kerana hanya nak menghadap dia apa? Dia dah tak boleh ada benda lain kan? Betul. Jadi benda tu which kita pun ada yang pernah buat. Benda tu normal, tapi bila kita dapat petunjuk ni, kita diberitahu, memang syukur juga tau. Ada yang tak dapat, tak diberitahu. So aku bersyukur saf aku tu diberitahu tau. Ada yang banyak datang ada tujuan lain lah selain daripada nak menghadap. Dia punya hajat dia banyak kan. Tu yang dia lambangkan lah. Daripada Singapura, daripada negeri dia dah fikir dia nak buat apa aku nak minta. Kan. Dasar saya tanya pasal toyol tu. Sebab orang pergi sana nak ambil benda tu. Macam kita jumpa orang tua kita atau members kau ada member kau nak jumpa kau, tapi dia selalu ada benda dia bukan nak jumpa kau tau. Nak pinjam duit, nak pinjam duit ke, nak minta. Kau tak tolong datang mesti ada benda. Kau tak ada benda kau tak datang. Itu Tuhan tak suka kita macam tu. Dia nak kita 100%. Sebab tu kita kena pakai ihram kan. Kosong, kita tak boleh ada apa-apa. Tapi benda tu tak ada masalah lah maksud aku. Tapi untuk yang dah macam ni, kita datang bersih menghadap dia saja. Kita ni yang hina ni menghadap dia tu saja. Kita tak boleh ada tujuan macam-macam. So dia cakap itu petunjuk dia tu. Dekat situ aku belajar lebih. Lepas tu aku belajar mendalam lagi bab ni tentang apa yang dia nak tu. Bukan apa yang kita nak. Banyak kita nak ni. Aku buat pasal aku nak tu, aku nak ni. Ni pasal dia nak. Tu yang buat aku dalami lah. Itu cerita lah. Tapi ni macam-macam. Masing-masing. Tapi pengalaman tu, yang orang tu jalan tu, memang tu benda jawapan yang persoalan yang paling best lah pada aku. Dan aku dapat jawapan dia. After that hidup aku dah lain tau. Yalah. Tapi last sebelum benda ni dah tak ada so aku dah lebih tahu lah. Lebih tahu. So aku pergi Cambodia that time. Aku memang selalu pergi Cambodia kan, ada buat korban apa macam mana. So ada satu part tu, ni peak, last punya peak sebelum aku dah tak nampak sangat. Aku pergi Cambodia buat korban, lepas tu aku pergi satu laut tu nama dia Sihanoukville, ya. Kata kan Sihanoukville? Sihanoukville. So kat laut tu cantik lah, dia macam Bali sikit lah kan. Kat laut dia orang ada candle kan. Oh cantik lah, ni dah bukan macam Cambodia, macam banyak mat salih semua, dia dah lain lah. So nak cari hotel ni, cari saya terjumpa satu hotel ni. Tu aku suka hotel tu pasal tak ada orang.
Gini tak ada orang ni. Kita je kan. Tak fikir tu benda tu. So pergi lah. Tinggi lah kita punya bilik tinggi. Nama White Hotel tu kan White Palace. White Palace. Tak, White Palace. White Palace. So lepas dah jalan-jalan tu, di hotel lah. Di hotel, member aku satu ni yang ikut aku ni, dia tak merokok kan. Tu aku kat tangga lah. Malam-malam tu sebelum tidur tu kat tangga tu aku tengok macam tu kat tangga tu. Tapi pegang handphone ni, konon nak ambil gambar nak tak Instagram, tapi aku jadi tak letak tu. Macam dia macam sembunyi dia tinggi kan tingkat, lepas tu hotel tu tak ada orang. Okay, tak apa. Dah settle tu kata aku masuk, dah mula masuk bilik lah. Bila kat bilik tu nak tidur. Dan aku selalu gini, orang cakap kan, kalau sebelum tidur kau tak cuci kaki ke tak apa kan. Tapi semua bikin. Tak, aku tidur betul lah. Dalam tidur tu aku mimpi ada satu perempuan cantik datang tau. Lawa macam pakaian dia. Tapi dalam lawa macam sejuk juga tau. Dalam mimpi tu ni. Dia datang dekat tu. Dia datang dekat aku, dia jilat aku punya telinga. Mula-mula macam okey. Lama-lama jadi seram tau. Bila aku tengok perempuan tu, dah bukan dia tau. Dia kata yang aku tengok kat tepi aku gini kan, aku tengok kata yang setan kali hijau tu yang pegang garpu tu. Setan hijau pegang garpu. Yang simbol macam ada ekor yang kali hijau setan. Oh, okey. Kali hijau yang. Ada yang kali merah, ada yang kali hijau. Tu benda tu lah. Tengah jilat tu. Macam aku kan. Tapi masih mimpi lah tu. Tapi macam real gila. Tu aku dah nak bangun tidur ni tau. Boleh rasa macam tu aku nak bangun ni. Nak bangun. Macam kau tak boleh bangun kan. Kau paksa. Tapi aku dalam paksa tu aku tahu. Bila aku buka mata tu, aku tahu ada benda kat depan. Boleh rasa tau. So masa aku dah dapat bangun, aku terbangun gitu. Betul-betul kat depan aku tu. Ceiling dia rendah sikit dari sini Aku ternampak tu pun dia tinggi kata dia. Tapi kat ceiling tu dia tinggi lagi daripada ceiling tu lah. So dia bongkok gitu, berbulu, ada taring mata merah, kalau hitam, tapi macam kilat-kilat sikit. So masa aku nampak tu, mesti aku susah terperanjat. Tapi masa tu aku macam terperanjat, ada benda dekat depan aku macam ish. Kan? Tapi masa aku terperanjat, aku perasan dia pun terperanjat tau. Sebab dia tak tahu yang kita nampak kan ya. So bila ni aku teringat cerita Monster Inc tau, cerita kartun tu. Oh, okey, budak kecil tu nampak that monster. Dia nampak monster tu pun terperanjat tau. So bila dia terperanjat, aku terperanjat. Dulu je dia terperanjat tau. Jadi macam contoh gini. Kau tu dia terperanjat tu, dia lari, dia masuk tepi katil aku celah tu. Boleh muat tu badan dia besar tu. Ni ke tembok. Dia masuk tu, terus dia masuk kan. Tu jadi katil tu bergegar. Bergegar lah pasal dia kat situ kan. So aku dah tak tahu aku baca apa-apa kan masa tu kan. So dah bergegar. Lama-lama dia sudah dia hilang. Dia hilang. Tu dah settle. Aku buka lampu. Berdebar juga macam tu kan. Dia member aku bangun cakap, "Asal lah?" Dia tidur habisnya tau. Aku mimpi semacam dia kat. Mana dia pun rasa. So itu last yang aku kira nampak betul figure. Tu kira tak lama sangat tau. Kira baru tau, few years back. Tu kira besar. Tu macam cerita Star Wars Chewbacca tu. Dia tak ada bulat dia. Kalau ada bulat sama macam Chewbacca. Tapi dia lagi besar. Chewbacca dia kurus sikit. So berbulu, tanduk ada taring ni, tanduk sikit, mata merah. Memang itu. Ini yang bentuk dia yang teruk tau, yang hodoh tau. Kan ada yang macam menyerupai. Yang macam okey yang elf tu. Ini buruk betul. Ini buruk. Tapi aku heran dia terperanjat tu, dia nampak itu dia terperanjat. Okey. Lepas tu dah lepas lepas tu aku ingat dia bukan hilang gitu. Satu part tu aku tengok macam aku dah nak bangun tu, aku nampak dia kelibat lari keluar balik tau. Aku baru perasan maknanya dia daripada mana tau. Aku perasan tadi aku cakap tangga tu. Dia kat luar. Kalau aku tak pergi tangga tu aku rasa dia tak kacau. Tentang boleh masuk tu dia ikut masuk sekali. Pasal tempat tu sunyi. Lepas tu aku main-main kat tangga tu. Pasal aku lepas tu dia lari tau. Dia lari, aku nampak macam gitu. Maknanya dia daripada tangga tu. Tangga tu kat tepi je tempat aku. Tu lepas tu
Dan lepas tu aku masih belajar lagi apa-apa. Lama-lama benda yang besar-besar ni aku dah tak nampak dah. Sampai sekarang. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Yang sikit-sikit tu semua biasa lah kan. Yang tu semua biasa. Tapi melainkan kalau pernah tengok sangat aku rasa boleh lah. Tak. Tak ada buat apa kan. So last sikit nampak bila? Yang ni lah ni. Yang sikit-sikit yang mana tu? Yang Sikit-sikit. Yalah, yang fresh lah, tengah fresh. Yang fresh. Tadi yang kat laut kan. Baru juga sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Nanti yang orang jogging tu semua sebelum bulan puasa. Tu dia. Yang tu baru kat pasir tu. Aku jadi macam gitu lah nampak. Kita dah macam tak ada apa-apa lah. Macam biasa lah. Boleh tahu lah. Tapi pernah juga tapi aku bukan tukang ubat semua. Aku pun tak main game. Kita pelukis dengan buat lagu je. Betul. Tapi kadang-kadang kalau member-member ni bangsa dia kat rumah dia ada benda, dia panggil orang kan. Tu orang tu belum datang. Kadang besok ke lusa. Member aku panggil aku lah. Panggil lah siapa yang boleh tolong lah. So aku tak tahu, aku panggil aku buat apa. Aku cakap, kau panggil orang yang ni kan. Tapi dia cakap, kau pergi berdiri sini kau rasa ada tak? Pasal aku berdiri aku tahu ada. Rasa macam ni kat sini. Lepas tu aku jalan. Kadang benda tu lari-lari tau. Member aku cakap dia kat dapur. Kau ingat dia bodoh apa dia lepak dapur je. Kau pergi dapur mesti dia keluar. Lepas tu pergi dapur tak ada apa-apa. Masa aku pergi bilik anak dia kat luar bilik. Aku cakap sini. Tapi aku tak belajar sangat tu. Nak buat apa aku tak tahu lah. Kalau belajar boleh lah tapi tak belajar kan. Panggil orang lah. Ada orang yang boleh buat kan. Yang mahir ada dia punya skill kat situ kan dia belajar. Kita banyak sangat benda nak belajar pun aku malas juga kan. Tapi itulah. Tapi petanda-petanda ni pada aku tu sampai ke tahap yang tadi yang dekat Mekah tu yang orang jalan tu lain tu. Tu lain. Itu bukan, aku tak rasa tu benda-benda hantu ke jin ke apa tu lain. Tu petanda lain. Yang pakai ihram tu lain. Tu lain. Tu nak menunjukkan something lah. Tu petanda. Dan kita kena fikirlah. Kan? Ya. So itu after that tu yang makin mendalam. Yang kita dah muka aku pun dah tak nampak, aku pun dah tak kuasa. Pasal apa? Kita dah tahu Allah Ta'ala cakap apa tu? Kau jangan lihat selain daripada aku. Kan? Kau lihat selain daripada aku kau macam-macam, kau takut lah kau apa kan? Walaupun aku tak ada perasaan takut terpanjat, aku jarang tau. Tapi aku tak suka perasaan kat dalam ni macam terperanjat. Kau cakap aku terperanjat, aku jarang terperanjat. Memang jarang. Patutlah kita hon pun dia buat bodoh kan. Memang tahu, memang tahu. Kau cakap aku tak ada perasaan. Tahu taruh macam buluh. Tapi dalam ni lah macam ada. Kita bukan cakap itu mana paling berani dia kan. Gitu lah, tapi tetap tak gitu lah. Tak ada. Okey lah. Beranilah. Tak ada, tak berani lah. Manager berani ke penakut? Manager. Dia tak penakut lah. Aku berani daripada dia. Tapi okay. Ada cerita last? Tak apa kan. Dah habis? Banyak lah cerita. Yang paling last apa seram lah. Closing Hari Raya ni. Okey, bagi kat rumah tu kalau ada macam pengalaman-pengalaman bila anda lakukan ibadah umrah dan sebagainya, boleh share dengan kita kat bawah, letak komen. Jadi kita semua yang baca pun enjoy tahu pengalaman anda macam mana. Banyaklah orang banyak cerita kan kat umrah tu kan. Cerita lah, kita boleh kongsi apa? Boleh kongsi, share, semua baca. So kasih, jangan bercerita je gitu, tapi kasih juga sekali kata su nasihat-nasihat bagi orang-orang lain yang nak pergi umrah ke apa, yang buat mulut jangan cabul, takbur dan sebagainya. Gitu. Ulas lah sekali ni closing dia. Tapi dia tak heavy macam yang Jubakar tu tak macam tu ada. Aku tak tahu lah. Macam tu ada, aku dah start macam ada orang bagi hadiah keris tau. Keris. So ada few lah orang bagi hadiah. So aku tak tahu mana satu yang, tapi semua keris betul, keris baik lah. Bukan keris, orang panggil keris kodi tau. Keris betul. Keris kodi? Kodi tu macam perhiasan. Keris yang orang buat nganting, ada perhiasan. Ni keris betul lah. Bila dia semua betul lah. So ada satu part tu, ni cerita je simple je tapi ni closing lah So ada satu keris ni aku macam ada aku suka tau. Ada few keris aku suka. So dia cakap kalau keris ni macam orang cakap ada benda-benda kan. Aku pun tak main sangat-sangat benda ni. Tapi aku tahu benda tu ada lah. So ada satu part malam tu aku tidur, aku mimpi dekat depan sofa aku tu ada perempuan tu baring kat situ. Tu baring, rambut panjang. Tapi tak panjang macam biasa, bukan macam pontianak bukan.
So aku datang, aku tengok perempuan tu dalam mimpi tu lah. Tapi dia putih, rambut dia sampai sini. Pakaian? Pakaian dia macam dal-dal lah, dia bukan putih tau. Macam dal. Dia putih muka dia, tapi kata orang senyum tak lawa macam tu. Kau boleh bayangkan tak? Dia senyum tapi senyum dia tak cantik tau. Kau tengok macam, kau jangan senyum bagus tak? Okey. Macam tu. Dia senyum kat aku lah, mimpi tu. So aku tanya dia, nama kau siapa? Pasal benda ni selalu dia ada benda tu, dia macam nak cari tuan tau. Cakap, nama kau siapa? Dia cakap, nama aku Dunia. Dia cakap. Apa? Dunia. Tapi aku tak tanya apa-apa lah. Lepas tu aku terbangun. Tapi aku tak tahu Chris mana satu. Itu je aku ingat. Cuma aku tahu senyum dia tak lawa je, tu je. After ambil Chris tu Masih lagi Chris tu? Masih ada. Mimpi tapi dia tak kacau. Tapi aku rasa benda ni banyak. Benda ni keris-keris ni semua ada. Habis kalau kasih keris tu boleh tengok baca-baca. Boleh tahu kalau kita kasih keris. Sekarang ni kita kasih keris, tengok-tengok. Tahu? Tak adalah, aku tak sangat. Tapi kau nak tahu sangat, kau letak je kat bawah bantal kau tidur. Sekarang, kita cakap sekarang ni nak kasih. Sekarang ni? Kasih tengok. Boleh tengok lah. Boleh tengok lah. Okey. Betul? Tapi tak. Bukan tengok macam menilik, bukan lah. Macam tak, kau rasa, kalau tak rasa lagi tu je lah kan? Okey. Macam aku bukan aku punya bidang sangat. Yelah. Tapi minat lah. Sesaja je nak gitu. Sebab Asal tak ada, kita pun ada keris juga. Cuba ni keris, tengok cakap pasal keris. Ni nampak? Jawa. Bali. Ada bau tak ada? Aku masukkan dia dalam mesin boleh tak? Masukkan dalam mesin. Ini pun boleh tahu juga ni. Marilah masuk ke berani. Tapi mikrofon syah-syah lah cakap kuat sikit. Tak, dia suruh tengok je. So tengok je. Berani. Tengok tapi macam boleh. Siapa punya keris ni? Siapa punya keris? Jumpa. Bukanlah ada orang suruh gini-gini, so kita tengah. Sekejap. Nak lagu? Lagu awesome. Korang yang ada keris kat rumah tu pun, kalau boleh orang kasih hadiah ke keris apa-apa pun, kalau boleh jangan ambil aja. Memang keris tu cantik. Macam art seni boleh gantung kat rumah sekian, sebab yalah. Tapi aku rasa ni tak ada apa-apa. Tak apa. Tak ada apa-apa. Terus dah keluar. Pasal dia macam keris hiasan. Keris perhiasan. Kodi kan? Kodi. Tapi benda gini pun orang berisi. Boleh. Benda-benda apa-apa asalkan dia bersih lah. Tapi tentang apa-apa. Dia kalau betul cakap kau pegang je, nanti ada current tu. Current. Sebab kita dah bersihkan. Dah bersihkan. Kau yang bersihkan ke apa? Kau yang bersihkan ke apa? Tak ada, aku tengok dia. Tak lah. Okay. Macam pandai nak bersihkan. Tak ada apa-apa lah. Dia pernah pegang. Pasal banyak pegang keris. Tapi time kita buat, kau nak tahu? Alah. Apa Poker Extra part mana Pusaka. Poker Extra, pusaka, kita ada keluarkan keris ni. Belum tengok kan? Belum. Balik rumah, tengok reaction ustaz semua. Dia tu. Dia tolak tepi. Lepas tu dah keluar macam tau. Buka aja kepala dia pening. Dia pening Kita dah bersihkan. Syim macam faham, tak adalah. Mungkin dia dah gone. Kata kodi. Bila dia bagi kan? Bila seni dia buat cantik. Dia punya besi dia tu okey. Pamo. Dia punya dalam besi dia tu. Cantik. Okeylah, tanyalah empunya badan. Lebih cantik lah dia. Okey, tu dia. Kita end up with keris. Ingat, kalau siapa ada keris pusaka dan sebagainya, macam mana nak neutralize kan keris tu. Sebab anda takut dalam keris tu ada macam, yelah, orang kasih, takut kan. Anda boleh ke Poker Extra, pusaka, Ustaz Ustaz ada ajar macam mana nak neutralize
benda-benda yang mungkin tersimpan kat dalam keris ke ataupun barang-barang apa-apa cincin ke apa, neutralize dan benda tu gone. Kalau nak buang, bolehlah kita tanam ke ataupun orang cakap campak kat laut ke mana-mana. Jangan bakar. Jangan besi bakar gila. Tak, dia bakar kalau ada tu dia marah tu. Tapi besi nak bakar sampai bila sih nak tunggu? Tak cair pun. Tadi kadang-kadang orang nak bakar kayu dia apa semua kan. Selalu jangan. dia orang benda ni dia orang lepaskan tau. Lepaskan. Tanam ke lepaskan, jangan bakar. Best is tanam Tapi tahu orang korek nampak danger pula Okey jugalah. Apa-apa pun yelah. Jangan ambil lah. Okey Tizi, terima kasih banyak kena sudi kata orang tu datang sini kongsi cerita. Seperti biasalah, tamu datang tak akan pulang dengan tangan kosong. Kita akan isikan barang. Isi Sebab kita sekarang mesti isinya. Dah pandai isi Dia pandai. Bom-bom. Siapa lagi jangan cakap. Pandai isi. Buang mulut tak ada insurans sekarang Okey, ni ada sikit lah token daripada tim poker. Terima kasih Terima kasih banyak. Ada. Boleh taruh sini lah, kawan taruh. Taruh kat tepi meja sebelah ke. Okey, terima kasih. Tu bagi juga. Tu hadiah kan? Bukan tu keren, bukan saya punya. Ya ampun. Okey, ni kalau nak beli jam ke apa nanti tu kan, ataupun nak hadiahkan siapa ke, ini ada $40 gift voucher kalau nak beli Time to Hijrah. Jam tu pernah dengar? Tak tahu. Dia anti-clockwise specialist. Betul. Pernah dengar. Okey. Macam banyak hadiah juga Habis datang, terima kasih lah banyak sudi datang. Kita ni tak ada bajet. Kalau ada bajet kita kasih duit Yang ini home hustle. Dari home hustle. Kan? Yang ni pula dari punya minyak wangi Wali Fragrance. Banyak ke? Banyak sponsor Wali Fragrance. Kat rumah tak ada kalender ke fridge magnet? Ni. Daripada kita Tag Team SG. Dan ni produk daripada kita. Inilah daripada kita poker. Ni aku nak ni. Ya. Alah, sikit-sikit je lah tu yang mampu. Tu jaket tak bagi? Tapi kita kasih yang lain kat dalam, boleh? Boleh. Kita kasih poker extra punya Okey. bomber jacket. Okey. Kan? Okey, best. Lepas tu boleh jadi film-film macam ustaz Assalamualaikum, saya. Mana tahu tiba-tiba duduk kat set sebelah nanti. Macam mana? Pada pakai ni kan kita punya uniform. Gitu Apa nak aku pakai kan? Nak aku pakai? Tak adalah. Tak ada, maksudnya kalau ustaz tak boleh datang buat show poker extra ke, nanti panggil Ustaz Tizi. Boleh. Aku pula ustaz. Haji Tizi, sorry. Haji Man. Jangan. Haji Man. Wah, macam Korean Okey, terima kasih banyak. Kalau salah silap, minta maaf. Sama-sama. Terima kasih jumpa aku terima kasih banyak. Dan anda semua kat luar, ingat kalau nak support kita, boleh support beli merch kita di Poker SG di pokersg.com. Dan kalau apa saranan, bolehlah email kepada kami di pokersg@gmail.com. Dan jangan lupa like and subscribe Susu TVC channel dan tekan loceng kalau nak dapatkan video-video yang terbaru. Anda akan dapat notis daripada kami. Dan satu lagi, kita dah lama tak buat live jangan tanya. Nanti kau semua minta live, kita tak mampu nak buat. Kalau kita mampu buat live, kita akan buat live lagi. Kita akan bagi tahu anda semua. Mungkin kita akan buat special something satu hari nanti. Kita tengah dalam proses brainstorming untuk korang semua kat luar. Apa benda tu kita pun tak tahu. Kita nak beritahu sekarang, kita akan beritahu later. Okay? So enjoy your last hari raya. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Ingat, puaka tak kena usia. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat Hari Raya. Masih lagi Hari Raya. Jadi kita masih lagi mengucapkan selamat Hari Raya. Kalau saya ada salah silap, minta maaf ya. Okey. Banyak dengar cerita daripada TZ. Yang awal sekali saya nak bahas sedikit sahaja daripada ketika yang kat Mekah tu.
ketika dia umrah ke apa kan, kat Mekah tu yang ada nampak ada orang yang pakai hijau-hijau dan lain-lainnya. Dan macam-macam lah cerita lah kat Mekah, kat Madinah dan lain-lainnya. Yang pertama sekali saya nak tekankan di sini adalah ketika kita pergi ke Baitullah, yang pertama sekali saya selalu dengar ada orang ketika nak pergi ke Baitullah ataupun ada ajakan daripada atau undangan daripada kawan-kawan ataupun kerabat ataupun daripada family untuk menunaikan umrah. Ada sebahagian dari masyarakat kita rasa macam takut nak pergi umrah. Sebab apa? Yang pertama, mungkin masih lagi banyak dosa lagi. Sehingga takut nanti kat sana tak boleh nampak Kaabah ataupun nampak ada api sini dan api sana. Sebetulnya tak. InsyaAllah ketika, walaupun kita banyak dosa, termasuk saya juga, kita semua selalu melakukan dosa. Selalu melakukan maksiat. Tapi di sini ketika kita ada niat untuk melakukan haji atau niat untuk melakukan umrah, maka lakukanlah. InsyaAllah mudah-mudahan kat sana kita bertaubat, mudah-mudahan kat sana kita menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang daripada diri kita yang sebelum pergi umrah. Mungkin disebabkan oleh doa kita kat situ, Allah makbulkan. Dan yang kedua, apa sahaja yang terlintas ketika kita melakukan umrah ataupun di Kaabah ataupun di Mekah ataupun di Madinah, hati-hati. Kalau kita ada lintasan yang kurang baik, maka takutnya doa itu diijabah, takutnya doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan berikan apa yang sesuai dengan apa yang dilintaskan. Saya pernah 2 tahun lepas, saya pernah bawa jemaah saya. Jadi kita duduk dalam satu bilik. Jadi jemaah saya bilang yang dia pakai selipar, dia bilang yang aku rasa yang aku nak nak sedekahkan selipar ni lah kat orang-orang. Tapi dia tak bilang siapa-siapa. Dia baru terlintas kat dia punya hati dia. Kemudian esok-esok hari dia balik kaki ayam. Dia pergi masjid tau. Dia pergi masjid, bila balik sampai ke hotel, dia jalan kaki ayam. Tak ada selipar. So kita tanyalah, mana selipar? Dia bilang apa? Tak tahu. Macam solat kat situ, kemudian bila balik je, tak nampak, hilang. Mungkin ada orang ambil kot. Nampak? Dia awal dari situ, yang dia nak sedekahkan, nak mewakafkan, biar orang lain pakai, baru terlintas. Dia tak bilang siapa-siapa. Betul-betul hilang kat situ. Jadi apa yang kadang kita terlintas di Mekah, di Madinah, hati-hati. Jadi ini bermaksud bahawasanya ketika kita ada di Mekah, di Madinah, doa kita insya-Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doalah banyak-banyak. Macam mana kita doa kat Mekah, kat Madinah, begitu juga kita kena doa di Singapura juga. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di Mekah, yang selalu kita hadapkan diri kita pada Kaabah, Rabbul Kaabah, Tuhannya Kaabah, bukankah Allah? Di Singapura pun kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sama. Jadi macam mana kita ibadah kat sana, kita pun ibadah kat sini. The same. Okay. Kemudian yang kedua, saya pun teringat tentang apa lagi cerita tentang ini tadi. Pasal ada satu hantu. Okey. Saya nak jelaskan sedikit. Kadang-kadang jin ni, kadang-kadang mereka suka, pasal nenek tadi tu ada pasal nenek ya. Dia ada pegang kat beranda kan. Kemudian dia pegang nenek tu, dia bilang nak cari cucu yang baik. Tengok faham? Ketika you nampak jin ataupun jin menampakkan diri you, tak kisahlah pocong ke pontianak ke genderuwo ke apa-apa sahaja. Bila mereka menampakkan diri mereka dengan form begitu, you need to understand. Ni semua dalam kitab Ruqyah. They are in their weakest situation ataupun weakest form. Dan hukum manusia berlaku ke atas mereka. Bermaksud apa? Kalau kita lempar kayu kat dorang akan rasa. Kalau kita lempar batu kat dorang, kalau mereka pun akan rasa. Jadi hukum manusia, macam mana orang lempar batu ke kayu kat kita ke apa pukul kita rasa, begitu juga mereka akan rasa. Sebab apa? Dia masuk ke mereka punya form dan hukum manusia berlaku ke atas mereka. Jadi ketika pontianak, pocong menampakkan diri mereka, you need to understand that mereka tengah lemah. Dan di situ kita yang
boleh sound mereka ataupun boleh suruh mereka untuk keluar, untuk belah, untuk jangan kacau. Beri mereka amaran sebab mereka akan takut dengan amaran tersebut. Of course, amaran tu bukan berupa dengan ada maki-makian, tak, tapi dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya seperti itu. Okay? So kena faham kat situ, cekalkan diri, kuatkan jiwa. Jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin.